أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in muka surat 93, petok yang kedua daripada bawah. Muka surat 93, petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa an qalili dini mahalli mururin mutayaqqanin najasatuhu walau bimughallazin lil masyaqqati ma lam tabqa ainuha mutamayyizatan. Ditulis nombor 6. Ini termasuk najis yang dimaafkan pada sembahyang. Termasuk di dalam najis yang dimaafkan pada sembahyang. Di atas daripada terdahulu lagi tu. Atas daripada ini hak di muka surat 50 dahulu, bagi atas sekali. Wa yu'fa an nahwi dami baghrusin. Kemudian dalam matan Rahim di bawah wa dami nahwi dummalin. Di Musab 91 wa an qalili nahwi dami ghairihi. Atas itu belakang tu. Lepas tu wa an qalili nahwi dami haidin. Wa an qalili tini mahalli mururin ay wa yu'fa an qalili tini mahalli mururin. Dimaafkan. Tapi di nombor 6 termasuk najis ma'fu, najis yang dimaafkan pada sembahyang. Sedikit lumpur tempat air berjalan. Wa an qalili tini mahalli mururin, dan dimaafkan ada sedikit tanah tempat kita lalu tu. Bukan cerita bak air ni, tanah tempat kita lalu. Tanah tempat kita lalu. Tanah saja ke? Wa kaza ma'uh, dan termasuk dan demikian juga air tempat kita lalu. Sini sekarang ni tanah ni. Tini tanah mahalli mururin, tempat lalu. Sini dia mau sedikit lumpur tempat air berjalan. Bukan. Dia bicara tanah, bukan bicara bak air. Hak tanah tempat kita berjalan tu. Tanah tempat kita berjalan. Cuma didatangkan pula wa kazama'uh. Hak dalam syarah lah. Dan demikian air sama juga. Tanah pun najis yang dimaafkan. Air pun najis yang dimaafkan. Bukan tanah sajalah, tapi hak dalam kitab ni Matan Ibrahim ni hanya sebut
tanah sahaja, bukan air. Sedikit lumpur tempat air berjalan, bukan ni. Sedikit watini wa an qalili tini, dan dimaafkan ada sedikit tanah mahalli mururin, tempat lalu tu. Kan jalan tu ada tanah-tanah tempat lalu tu kan. Cuma dalam surah kitab ditambah wa kaza ma'u, dan mereka juga air tempat lalu. Demikian juga air tempat lalu. Bukan tanah saja, air tempat lalu pun di antara najis yang dimaafkan. Tanah mana ni yang diyakini najisnya? Bukan tanah. Tanah tu suci. Sekarang ni tanah tempat lalu yang diyakini najis. Tanah tu memang campur dengan najis. Tanah tu campur dengan tai lembu ke contohnya, memang tanah tu diyakini najis. Adapun kalau zon syok najis, hukumnya suci daripada awal lagi. Tanah tempat ni najis barangkali, zon ataupun syok, hukum tanah tu suci. Hak ni tanah yang diyakini najis, memang najis lah. Ini bicara bab tanah tempat lalu. Sama juga dengan air tempat lalu. Air tu memang diyakini najis. Kita ni sebut tanah je. Air memang diyakini najis. Air turun tu belah atas bukit tu rebang ayam. Air tu memang yakin najis. Memang yakin najis. Kita lalulah dengan motor, air najis tu kenalah kaki kita, kenalah kain pelekak kita. Air yang diyakini najis itu dimaafkan pada semayang. Najis kedak tanah tu yakin najis. Najis kedak air tu yakin najis. Kalau tanah tu hanya kemungkinan najis, air yang melalui tu kemungkinan najis. Kemungkinan je najis. Kemungkinan je najis. Maka hukum tanah, hukum air suci. Sekarang ni kita bicara najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Faham tak? Makna apa ni? Tanah yakin najis. Tanah yakin najis. Air tempat kita lalu pun yakin najis. Yakin najis. Tanah najis kena pakaian. Air jalan raya najis kena pakaian. Dimaafkan pada semayang. Tak basuh pun sah semayang. Ini bicara dimaafkan pada semayang. Tetapi kalau di kaki ada tanah najis, kalau di kaki ada air najis tadi, diharamkan kita masuk melangkah ke dalam masjid kalau kita tak basuh, sebab menyebabkan najis akan mengotori masjid. Ni kalau di semayang di tempat yang bukan masjid, dia semayang tepi-tepi ke, sah semayang dia walaupun kaki dia tak basuh, kain dia tak basuh, tapi dimaafkan pada semayang. Bukan kata dimaaf pada semayang, di kaki ada tanah yakin najis, di kaki ada air yang di kaki kena air yang yakin najis. Kalau gitu boleh masuk masjid. Tak boleh. Nak masuk masjid kena basuh, sebab nanti akan mengotori masjid dengan najis. Itu haram. Ini bicara sembahyang. Tanah yang diyakini najis, air jalan raya yang diyakini najis. Ada ni. Memang tanah tu najis. Kalau nak basuh tanah di kaki, di kain tu kena basuh molek lah, sebab memang yakin najis.
Air jalan raya tu pula memang air jalan raya tu air najis. Air tadilah air yang turun daripada rebang ayam tu memang yakin najis. Pada ni tai nak sampai masa nak basuh, kena basuh molek lah. Kena basuh molek. Ada pun hak air biasa-biasa jalan raya hak hujan tu, hak tu hukum suci. Hak ni faham tak ni? Hak ni yakin najis. Bukan zon, bukan syok. Syok 50-50. Zon ni pula sedap sebelah najis air ni. Mana apa ni? Zon berat di hati, air jalan raya ni air najis. Zon berat di hati. Dah ada hukum pekoh masih lagi menghukumkan air tu suci. Air tu warna gelap. Gelap tu air kotor, tapi hukum suci bukan najis. Kita bicara ni najis dengan suci. Najis dengan suci. Yang suci tu terkadang bersih, yang suci tu terkadang kotor. Air jalan raya bercampur dengan seluk, bercampur dengan apa, air tu warna apa pun tak tahulah, memang kotor. Tapi yakin tak najis? Tak yakin najis, air tu hukum suci. Tapi kotor tu kotor lah, tapi hukumnya suci. Dan air najis macam mana? Lopok air tu, tempat air bertakung, di tepi tu ada tahi lembu. Di tepi lopok air tu ada tahi lembu. Mana air tu yakin najis sebab tak sampai 2 kolor. Ke ada air lopok bertakung 2 kolor? Kita kata tak sampai 2 kolor lah. Jadi di lopok tu, belah tepi tu ada tahi lembu. Berarti air lopok tu najis. Yakin najis sebab di tepi tak lembu. Dia pun lalu dengan motor. Air lopok tu kena kaki, kena kain pelekat. Memang najis sebab air lopok tu yakin najis, tapi dimaafkan pada semayang. Kalau kena sedikit, kalau kena banyak, tak maaf lah. Ada pun hok air tepi jalan tu hukum pekoh suci. Tak usah jadi mak rempik lah. Nak pergi masjid, angkat dia punya kaki. Cuma duk buh di belakang dok. Buh di belakang, lepas tu congek pula ke macam mana. Ada? Hujan ni kita nak pergi masjid ni. Air jalan raya ni hok di tayar ni kan. Kena dok kain pelekat. Kalau naik motor masa hujan, hok basuh belah atas tu air suci. Ada apa tu? Hok air jalan raya ni. Air jalan raya ni kemungkinan kotor tapi bukan najis. Hok air hujan tu, hok tu suci lagi bersih. Hok kat bawah ni suci tapi kotor. Melainkan yakin najis, barulah dihukumkan najis. Kalau orang naik motor lagi masjid, tayar motor tu dilalu ikut air yang bertakung-bertakung tu, memang kena kain pelekat tau. Kena kain pelekat. Kena. Memang dia tak ada, dia punya nebeng-nebeng tak ada kan, dia tak ada. Memang kena kain pelekat ke? Tayar depan tu kena kain pelekat. Dia ada nebeng kan? Tayar belakang? Tayar belakang kan tak ada nebeng? Tak ada. Tak ada nebeng. Kena kena nebeng. Ada kena nebeng. Nebeng lah apa dia? Nutuk. Betul. Kesebutan nebeng tau. Nebeng di belah depan adalah nebeng magak ke apa belah depan. Adalah belah depan tu dah. Tayar belakang ada nebeng tu, ada nyekak tau. Ada tau. Air jalan raya tak kena kain pelekat tau. Mereka kalau duduk belakang. Duduk belakang tu kena tau. Duduk belakang tu boleh kena tu hok bukan katuk tu. Hok kena atas belakang boleh kena tu. Sebab dia tayar belakang tu kan dia boleh. Bukan dia akan kena belakang. Situ air ke tanah ke, kalau tidak yakin najis, hukum pekoh suci. Tapi kotor lah, penuh belakang tu.
Air ni tanah jalan raya, air pula warna hitam lah, warna apa jalan raya kan. Tapi bukan tidak yakini najis. Maka tanah sama, air sama, hukumnya suci. Yang kita bicara ni yang yakin najis, bukan yang zon najis ataupun yang syok najis. Yakin najis. Tanah bercampur dengan tahi. Tapi di tanah, di air tu jangan ada jirim najis. Kalau ada jirim najis tidak dimaafkan. Kalau ada jirim najis tidak dimaafkan. Stepek tahi lembu, tu tak maaf tu. Bukan stepek sikit pun tak maaf. Hanya tanah yang bercampur dengan najis, hanya air yang diyakini najis. Tapi di tanah, di air tidak ada jirim najis. Sekalipun najis mughallazah. Sekalipun najis mughallazah. Hak air takung tu, sini cerita bab tanah, bukan cerita bab air. Tini mahalli mururin, tanah tempat lalu. Tak bicara bab air. Bicara bab air ni dalam kitab yang lain. Wa kaza ma'u, demikian juga air yang berada di tempat lalu tu. Cuma dalam kitab I'anah ni tidak didatangkan berkaitan dengan air. Makna ditakung dengan air tu ada tahi anjing. Tahi anjing ditakung dengan air. Air hok dilopok, bukan takung dilopok tu, di tepi tu ada tahi anjing. Mana air tu najis mughallazah. Kena air di kaki, kena air di kain pelekat, wajib kena basuh sebagaimana basuh najis mughallazah. 7 kali, air tanah sekali. Dia nak pergi semayang ni, dia pakai nak semayang gitu je tanpa dia basuh, dimaafkan walaupun najis mughallazah. Dimaafkan juga walaupun najis mughallazah. Mana mudah cerita bab air lah, lopok air. Kalau cerita bab tanah ni, tanah lumpur, begitulah. Tanah lumpur, di tepi-tepi tu ada tahi lembu. Memang capur tu najis, tapi masa kena di kaki ataupun kena di kain pelekat, tak ada jirim tahi lembu tu, maka dimaafkan. Ni walaupun kalau kita kata lopok air tu ada tahi anjing, maka lopok air yang ada di tengah lopok tu najis mughallazah. Hak yakin najis dengan alasan sulit menyingkirinya lil masyaqqah, kerana kesukaran untuk memelihara daripada terkena tanah yang diyakini najis. Sebab tu dimaafkan. Dimaafkan ni selagi benda najisnya tidak tampak dengan jelas, selagi tidak ada air najis. Tadilah kalau ada air tahi lembu di tanah tu, kalau ada air tahi lembu di air lopok tu, kena di kaki, kena di kain kita nak semayang, tu tak maaf lah. Ini semata-mata tanah yang diyakini najis, semata-mata air yang berada pada jalan raya yang diyakini najis. Walaupun najis mughallazah sekalipun dimaafkan, di antara najis yang dimaafkan. Ni hukum pekoh. Jadi kalau hak tak yakin najis tu, hak hanya zon syok saja. Jalan raya ni banyak sangat tai lembu di jalan raya ni. Tempat banyak tai lembu. Yakin tak air jalan raya kena di kaki, kena di pelakat tu air tai lembu najis? Tak yakin, tapi berat di hati, sedap di hati kalau kata najis. Hukum fiqh suci. Ada ni. Hak jalan raya yang ada tai lembu. Hak jalan raya bandar ni mana ada tai lembu? Kan ada najis apa? Tai lembu tak ada, tai ayam tak ada. Tak ada. Hak adanya kotor-kotor je lah. Ada ni. Tak payahlah nak akak-akak kaki nak pergi masjid. Takut kena cuma takut kena kotor kan.
jadi hitam di kain plekat nak masuk masjid. Macam mana kotor walaupun tak najis? Tu kena jaga pula. Takut tu orang kali. Ni kadang-kadang, tapi orang ni kita tak pakai lah. Kalau dia orang was-was, pergi masjid tak ada kena-mengena pun dengan tanah, dengan air jalan raya. Kerana semata-mata kan kita kan naik motor pergi masjid, macam-macam kan habuk yang kena kita. Sampai masjid uniform kena tukar. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan ke masjid, angin yang datang tu mungkin bercampur dengan habuk yang najis. Tu orang was-was. Sampai ke masjid tukar uniform. Lain kali mari masjid pakai baju angkasawang tu. Pakai baju angkasawang, sampai di masjid buka baju tu. Tak kenalah baju semayang kain semayang. Itu hanya naik motor ni, angin-angin ni mari macam-macam kan ni. Tak boleh. Kena tukar baju, kena tukar kain. Itu menyusahkan. Itu was-was. Itu menyusahkan. Itu tak ada kena-kena dengan tanah ataupun air jalan raya. Hanya semata-mata naik motor pergi masjid. Kalau naik kereta tak lah barangkali. Naik kereta tak lah. Tapi naik kereta pula, nak duduk di kursi kereta tu, bubuh kain plekat pula. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia kecing dia di atas kursi kereta barangkali. Bukan plekat. Orang kita kata bagus dia cermat. Bagus apa menyusahkan? Syarat tak suruh gitu. Nak duduk atas kursi kereta sendiri, letakkan plekat dulu. Nak naik atas motor sendiri, letakkan plekat dulu. Kecing atas anak apa? Kalau tempat duduk motor panggil apa? Tak panggil kursi tau, dia panggil apa? Pelana apa? Tu tempat duduk motor tu lah, duduk tu. Kursi juga. Kursi juga tu. Bukan plekat. Puji pula bagus ayah ji bubuh kain plekat atas kursi motor. Kenapa? Kencing basuh lah. Dia punya kursi pelana orang ni tak? Ke pelana orang mana? Pelana orang mana? Pelana kuda tau. Panggil cushion juga tempat duduk. Biasa kucing tu lah, kerah kucing tu kan. Lubang kadang-kadang. Kucing garu. Tu. Bukan plekat. Nak atas kursi kereta bukan plekat. Jangan ajar gitu. Itu menyusahkan diri. Akhirnya menyusahkan orang lain. Pada masa segar tu tak menyusahkan orang. Sampai masa sakit dia akan menyusahkan orang. Nak semayang, itu kena tukar, ini kena tukar, itu kena tukar, ini kena tukar. Orang nak cara khas semayang dia tu pun kelang kabut dah anak menantu. Tiba-tiba hak tu tukar. Kalau nak tukar tak mau semayang. Hak jenis anak, hak jenis mus, jenis beken juga tak mau semayang sudah. Mung punya pasal. Dah hak tu nak tukar, ni nak tukar. Sebab masa dia segar dulu, dia was-was. Bila masa dia sakit, dia akan menyusahkan orang. Dahulu dia menyusahkan diri sendiri. Syarat tak suruh. Jangan buat syarat tak suruh. Beralu sangat-sangat jangan. Hak zahir je tu. Hak nak beralu sangat-sangat hak hati. Hak zahir tu kok mainlah was-was. Hati riak wujud takabur hasad. Atau pelik manusia tu. Hanya semata-mata kerana naik motor berlawan dengan angin, kemungkinan najis. Ada bicara tu. Ni betul-betul ni air jalan raya, air tanah jalan raya, air jalan raya yang tidak yakin najis, tidak dihukumkan najis, dihukumkan suci, tapi kemungkinan kotor lah sebab dia bercampur dengan air hitam ada tanah raya, tapi tidak hukum najis. Ni yang yakin najis. Tanah yang ada pada tempat lalu tu yakin najis, kena bercampur najis, tapi tak ada air najis. Air jalan raya itu lebih mudah untuk contoh air yang memang yakin najis. Walaupun najis mughallazah sekalipun, termasuk najis yang dimaafkan. Tapi najis mughallazah tu sampai masa nak basuh tu kena basuh secara najis mughallazah. Wa yakhtalifu zalika bil waqti
wa mahalluhu minas thawbi wal badani wa yakhtalifu zalika bil waqti wa mahalluhu minas thawbi wal badani wal mahalluhu, bukan wa mahallihi, wa mahalluhu ataf kepada zalika, ataf kepada zalika, wa yakhtalifu zalika bil waqti wa mahalluhu ay wa yakhtalifu mahallu zalika minas thawbi wal badani, wa mahalluhu atau pada zalika. Zalika ay al ma'fu anhu, najis yang dimaafkan daripadanya. Mana? Tanah, tempat lalu, begitu juga dengan air, tempat lalu yang dia kena najis. Tentang pengampunan adanya najis itu, ini ayat kita dibezakan sesuai dengan waktu, sesuai dengan waktu. Payah ni wa yakhtalifu, dan berbeza zalikal ma'fu anhu, najis dimaaf daripadanya bil waqti. Beza kata maaf ni bil waqti, dengan waktu. Waktu mana ni? Waktu ni waktu hujan, waktu ni waktu kemarau. Jadi kalau waktu hujan tu dengan waktu kemarau tu, waktu hujan dia banyak sikit lumpur dengan air, lebih lagi dimaafkan nak banding dengan kena pada masa kemarau. Sebab waktu hujan lagi sukar kita nak memelihara. Jadi sedikit-sedikit ni kalau kena pada masa hujan, sedikit tu nak kira macam mana? Masa hujan banyak tu kena sedikit lah tu. Tapi kalau kena masa kemarau, banyak tu, banyak dah tu ni kemarau ni kan. Pada ni dia beza. Sekarang ni maaf. Kalau kita kata tanah, lumpur, kalau masa hujan orang kata sedikit dimaafkan tu, tak akan sama dengan pada masa kemarau. Masa kemarau tanah tu kena di kaki kita, tak akan selipar ke contohnya, dimaafkan sedikit, maknanya nak banding dengan masa hujan. Masa hujan tu lebih lagi banyak dimaafkan, nak panggil sedikit tu lah. Dia akan beza antara dengan waktu hujan dengan waktu kemarau. Wa mahalluhu dan berbeza tempatnya tempat najis yang dimaafkan. Mana ni? Minas saubi wal badani. Kalau hot di baju dan di badan dimaafkan ni. Kalau di hujung kain, di hujung kaki, dimaafkan. Tapi kalau kena sapa ke atas benar, atau maafkan. Tengok pula baju badan tu, kalau kena kaki beti, ialah dimaafkan. Kalau kena sapa ke belah muka, belah atas, dah maaf dah tu. Dia kira gitu. Pandai ni. Wa mahalluhu, dan berbeza dimaafkan ni oleh tempat dia. Oleh tempat mana ni? Minas saubi, daripada pakaian, wal badani, dan badan. Mana kalau pakaian ni hak maaf ni kena belah-belah bawah tu. Ni kalau sebab kena di baju, tu tak maaf lah. Kalau kata tubuh, kena di kaki, kena di beti, maaf lah. Tapi kalau kena sapa ke muka, ke kepala, tu tak maaf lah. Tu perbezaan. Perbezaan hak dimaafkan sama ada maaf ataupun tidak. Hak tadi, hak waktu tadi, balik solat waktu tadi, silap tadi. Dia hak dalam i'anah ni bil waqti wa yakhtalifu zalika bil waqti, dan berbeza zalika, yakni najis yang dimaafkan daripada bil waqti. Hak dalam syarah ai fayufa fi zaman syita,
dimaafkan pada masa hujan, musim banjir. Amma la yu'fa'nu fi zamis saif, daripada barang yang tidak dimaafkan daripadanya pada masa kemarau. Tengoklah pada masa hujan ni macam mana, pada masa kemarau ni macam mana, tak serupa. Pada masa hujan sedikit tu macam mana, masa kemarau pun dimaafkan juga, tapi berbedalah sikit. Sebab pada masa kemarau lebih mudah nak jaga. Kalau pada masa hujan dengan lumpurnya payah nak jaga, dengan air yang ada pada tempat lalu pun payah nak jaga. Jadi berbeza nisbah dengan masa dan berbeza dengan tempat. Sama ada kena pakaian sebelah bawah ataupun sebelah atas, kena badan sebawah ataupun sebelah atas. Ini bicara bab najis yang dimaafkan. Ini panjang lagi. Wa iza tu'yina wa iza ta'ayyana ainun najasati, wa iza ta'ayyana ainun najasati fit tariqi walau mawati'a kalbin fala yuqfa anha wa in ammatit tariqu alal aujahi. Apabila suatu najis dipastikan datang dari jalanan, wa iza ta'ayyana ainun najasati fit tariq, dan apabila nyata oleh ain najis pada jalan. Dia terjemahan dia tu payah sikit kita nak faham. Wa iza ta'ayyana ainun najasati fit tariq, dan apabila ta'ayyana nyata ain najis fit tariq pada jalan, pada jalan, maknanya nyata terang ain najis ni pada jalan. Sekalipun jalanan komplek peranjingan. Habislah kita malam ni. Terjemah dia tu tak apalah. Sekalipun jalanan komplek peranjingan, bahkan meratai jalanan atas dasar daripada berbagai wajah. Ni kita kena buat terjemahan lain sebenarnya selain daripada terjemahan dia tu. Wa iza ta'ayyana ainun najasati fit tariq, dan apabila nyatalah ain najis pada jalan, nyata, walaupun ain najis yang nyata ni tempat pijak oleh anjing, tu tempat anjing pijak nyata, fala yu'fa anha, maka tidak dimaafkan daripadanya, daripada ainin najasah. Tu tak maaf. Kok nyata ain najis tak maaf. Nyata ain najis tak maaf. Yang maaf ni tak nyata ain najis barulah maaf. Kalau nyata ain najis di jalan, patut kena di kita, tu tidak dimaafkan. Wa in ammatut tariq, dan sekalipun mertai jalan, penuhlah di jalan tu ain najis, tak lembu penuh, tu memang tidak dimaafkan. Alal aujahi, atas wajah yang atas alal aujahi. Dia ada beberapa jalan, beberapa wajah pandangan ulama. Ini pandangan yang lebih aujah, yang lebih yang lebih apa dia? Tak ingat dah. Dia ada beberapa wajah, dia ada dia punya takdir dia tu. Dah mari dah. Wana alal aujahi. Dia ada berapa wajah, berapa jalan pandangan ulama, tapi manakah yang lebih terjalan? Atau alal aujahi, dalam berapa banyak jalan tu. Mana sekalipun mertai jalan, tetap tidak dimaafkan. Walaupun sekiranya payah nak pelihara pun tidak dimaafkan. Itu atas wajah yang lebih terjalang lah. Tapi ada pandangan ulama, kalau dah
penuh jalan tak ada nak lari, maaf juga walaupun nyata air najis. Jadi pandangan yang lebih kuat ni daripada wajah jalan-jalan ulama ni, mana lebih kuat menyatakan walaupun tak lepas dah, sebab apa, air najis tak lembu banyak sangat, itu tak maaf. Kalau nyata air najis tidak dimaafkan. Hak tadi wa imma tanah, lumpur, wa imma air jalan raya, hak tak ada air najis. Ada ni, tak ada air najis. Kalau lebih mudah untuk contohnya, air jalan raya yang memang yakin najis. Hak sebut tadi ada tai lembu di tepi lopok tu, dalam lopok lah, tapi belah tepi, bukan belah tengah. Ada tai anjing, tetapi di bak air yang ada tu tak ada air tai lembu, tak ada tai anjing, tapi air tu pun najis lah sebab di tepi tu ada tai lembu. Air tu dihukumi najis lah sebab di tepi tu ada tai anjing. Memang yakin najis, tapi air tu ada tak air zat tai lembu? Tak ada. Hal tu yang dimaafkan. Adapun kalau nyata air najis, hal tu tidak dimaafkan. Wa abta syaikhuna fi tariqin la tina biha bal fiha qazarul adami wa rausul kilabi wal bahaimi wa qad asabahul mataru wa afta bil afwi. Bil afwi itu takluk pada wa afta syaikhuna bil afwi inda masyaqqatil ihtiras. Guru kita syaikhuna dalam kitab Fathul Mu'in kena kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Syaikhuna guru kami, dan kitab Fathul Mu'in kena kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Guru kita mengeluarkan fatwa tentang jalanan tidak berlumpur debu, tidak berdebu, fi tariqin la tina biha, pada jalan yang tak ada tanah. Tak ada tanah kot jalan tu. Mana tak ada tanah? Kot jalan tak tu mana ada tanah. Hak tanah ni hak jalan lama tu lah. Jalan hak belum lagi diturapkan dengan tar tu lah. Jalan tanah tu. Kan dulu kan banyak jalan tanah kan. Musim-musim hujan kok. Oh lah, dengan mutu-mutu pun guli bating Siapa ke rumah dengan kain, dengan baju penuh dengan tanah lah. Dia musim-musim kat tula je tayar mutu ni dululah. Kan banyak jalan tanah kan. Sekarang ni tak ada lah. Kurang-kurangnya di bawah batu. Kita dulu yelah di tanah dulu. Kau ni bau batu, bau tar gitulah. Hak ni jalan yang tak ada tanah. Jalan sekarang lah. Jalan tar tu mana ada tanah. Yang terdapat di sana kotoran manusia. Allah, siapa ada kotoran manusia penuh. Dia apa ni kotoran manusia ni? Tahi lah. Allah, ada tahi tepi jalan ni. Tu kotoran manusia. Kotoran anjing, warausul kilab, dan tahi anjing. Qazarul adami, qazar tu asalnya keji, tahi lah. Wa ghausul kilabi, dan tahi anjing, kotoran anjing, dan binatang-binatang lain. Tanah tak ada, tapi ada pada jalan tu, ada dengan tahi manusia, tahi anjing, tahi binatang-binatang yang lain. Lalu terkena air hujan. Waqad asabaha al-mataru,
dan sesungguhnya mengenai akan dia akan tariq, akan jalan al-mataru, oleh hujan, mengeluarkan fatwa sebagai najis yang diampuni adanya. Wa afta syekhuna bil afwi. Maaf belaka tu. Jalan tu tak ada tanah, tapi kena air hujan. Air hujan tu lah. Di jalan tu tahi orang ada, tahi anjing ada, tahi lembu pun ada. Masih lagi dimaafkan juga. Tapi bukan air tahi tu. Bukan air tahi. Air selepas daripada kena air hujan tu lah. Bukan bicara air tahi. Sekarang ni jalan tak ada tanah, jalan batu, jalan tar ni, di jalan tu ada bagai-bagai kotoran, tahi manusia, tahi anjing, tahi binatang-binatang yang lain. Tempat tu kena air hujan. Maka apabila kita melalui, maka air hujan tu kenalah di kaki, kena di kain pelekat. Ni air hujan. Tapi tidak nyata air najis. Jangan nyata air najis. Wa iza ta'ayyana ainun najasa fi tariq, nyata air najis tu tak maaf. Tu tak maaf. Hak ni di tempat tu najis merata-rata. Macam sebut tadi lah, dalam lopok air tu ada tahi lembu, ada tahi anjing. Tu lebih jelas kita cerita. Ada tahi lembu, ada tahi anjing. Jadi dalam kitab kita ni kita nyatakan air. Tapi kalau faham daripada ibarat Fatumu'in ni, faqad asabahal mataru, dan sesungguhnya mengenai akan dia akan jalan oleh hujan. Ni mana air jugalah. Cuma dari Anas dia tak cerita. Hak saya sebut tadi, hak berkaitan dengan tanah, wa kaza ma'uh tu dalam kitab yang lain. Demikian juga air jalan raya. Tanah sama, air jalan raya sama, yang diyakini najis. Memang yakin najis lah sekarang ni. Ada bagai-bagai kotoran di jalan raya. Jalan raya yang tak ada tanah. Jalan raya hak tak lah kita kata. Tapi najisnya banyak. Tai lembunya saja. Pada ni tai lembu kan, kalau pula hujan pula boleh tahan lah. Di tai lembu ni kalau tepak-tepak hak kapur-kapur tai lembu tu, kalau masa pagi-pagi boleh lagi, sebab kita boleh elok. Apabila orang pijak je sebuah kereta, dia pun pecah, tu tak nak lari dah. Pada ni sungguh dok, awal pagi belum ada orang pijak, kita boleh elok. Tapi kalau ada je kereta selalu pijak, dan elok dah, sebab dia sudah berat dah. Mana tu? Tu tahib tu. Lepas tu mari air hujan, kita pun naik dengan motor. Naik dengan motor. Air hujan duduk takut atas jalan raya ni. Memanglah air tak lembu. Dah tu tak lembu saja tu. Memang air tak lembu. Betul macam mana air jalan raya yang yakin najis. Yang yakin najis, kena di kaki, kena di kain pelekat. Maaf kalau kena sikit. Maaf. Tapi tetap najis kena faham boleh. Tak boleh naik atas masjid melainkan kaki kena basuh dulu. Nak semayang walaupun najis tu maaf, tapi sunatlah basuh dulu. Kita nak semayang dengan Tuhan ni kan. Bukan kata najis, kotoran pun sunat basuh dulu. Sekarang ni najis. Cuma kalau tak basuh, sah semayang, dimaafkan. Tapi sunat basuh. Dia ampuni adanya dikala sulit untuk menghindari daripadanya. Sukar untuk pelihara daripada kena air jalan tu. Sebab apa? Sebab di jalan raya tu penuh dengan najis binatang. Najis binatang lah. Kalau najis orang ni pelik. Kalau najis anjing mungkin tempat kita tak ada lah. Tapi kalau pergi tempat-tempat anjing banyak, ni air boleh kena tu. Dah, anjing banyak, anjing banyak tepi jalan.
Air hujan pula bertakung. Tapi kalau air tu banyak, air hujan bertakung tu banyak, bukan bertakung lah, air hujan hok luar tu, hok naik tu. Kalau 2 kolok kita dah ukur najis dah. Kalau 2 kolok kan, apabila air bertakung banyak, dia berdang banyak, tak ukur najis. Macam air banjir itulah. Air banjir tu tak ukur najis. Walaupun air banjir tu, air banjir masa-masa musim banjir, air pun dia tak ada tu, bercampur dengan air tangki tahi. Faham tak ni? Apabila banjir, air banyak tu dia bercampur tak dengan air tangki tahi, bercampur lah. Tapi air banyak, selagi tak berubah air tu dengan sifat najis, air tu hukum suci. Kalau air yang bertakung tu tak berubah dengan sifat najis, walaupun bertakung tu termasuk dengan taki tahi, termasuk dengan taki tahi. Oh tu air 2 kolok sebab air hujan terlampau banyak, maka sekalian air tu dihukumkan suci selagi tidak berubah dengan sifat najis, walaupun air yang banyak takung tu bercampur dengan air dalam tangki tahi sekalipun. Ada. Atau air banyak, ini bicara air jalan raya yang sedikit bercampur dengan najis, air itu diyakini najis tetapi dimaafkan pada sembahyang. Ini bicara bab najis yang dimaafkan. Qaidatun muhimmatun, kaedah yang penting. Asalnya suci, tapi mari berat di hati kena najis. Sebab kebanyakannya kena najis, pandangan muktamad tetap hukum suci. Ini kaedah penting. Asalnya suci, tapi berat di hati najis. Sebab biasanya memang kena najis, hati berat kena najis, hukumnya suci. Pakaian kanak-kanak yang belum memayis, pakaian orang gila, di hati kita berat kata najis. Budak yang belum memayis, kalau dia kencing pun tak akan selesai kencing, dia basuh ke tidak pun dah tahu. Maknanya berat di hati najis. Sebab kebanyakannya memang tak lepas dia najis. Hukum fiqhnya selagi tak nampak najis, hukumnya suci. Ni hukum fiqh. Daripada yang kita kata gholiknya najis. Orang gila pakaian dia gholik najis, tapi selagi tak nyata najis di pakaian dia, maka hukum pakaian dia suci. Kotor bak lain, busuk baju dia kotor tapi tak angin najis. Nak najis ni yakin najis, zahir sifat, zahir ain najis, boleh dihukumkan najis. Ini hukum fiqh. Walaupun berat di hati najis, gholiknya najis, tak pakai. Dia pakai hukum asal juga. Nak hukum najis ni kena nampak. Di seluar budak ni ada air kencing, bau hancing, tu najis lah. Di seluar orang gila ni ada bau hancing air kencing, barulah hukum najis. Tu fiqh. Ni bicara fiqh. Kita kena ikut hukum fiqh lah. Jangan kita pakai ikut perasaan kita, akhirnya jadi waswas. Waswas payahlahnya dipengaruhi oleh syaitan. Balik pada hukum fiqh. Dalam bab zahir ni keingat aja. Dalam bab zahir keingat. Tak semudah-mudah nak hukum najis. Sebab itulah kita ni pakaian kita tidak dihukumkan najis, melainkan memang kita ingat sangat-sangat kencing tadi keluar balik, tu barulah diyakini najis. Tapi makna kita bekerja dari pagi pagi petang berpeluh-peluh tak sedap tempat kerja pula ada macam-macam tu, hukumnya suci, tak hukum najis. Melainkan nyata ain najis, barulah dihukumkan najis. Ini bicara hukum fiqh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin
wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.